Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Sembang sukan ke udara lagi. Kali ini kita membawakan bakal hero filem Tamil, Raj Kumar. Salah. Bukan Raj Kumar Hero karate negara. Prem Kumar. Kumar. Dia kalau ada filem-filem Tamil, kalau di Malaysia ni nak buat kan, kalau untuk fighter-fighter, inilah orang dia. Ni siap boleh terbang. Package boleh terbang. Tumbuk 7 kali, tumbang 3 kali tau. Oh. Macam mana tumbuk 7 kali, tumbang 3 kali? Dia tak kena tu. Sekali tumbang. Tak payah pakai CGI. Prem Kumar. Prem, kau apa ni, hometown mana? Hometown Kuala Lumpur. KL, orang KL lah? Orang KL. Oh, patut handsome. Ya. Orang KL handsome lah. Abang asal mana ni? KL lah kita. Ya, Kita KL. mesti sama lah. Sama. Memang sekolah di KL? Sekolah KL. Di mana sekolah? SMK Karamas. Di mana? Dekat Munkera. Mun Kiara. Sekolah rendah? Sekolah rendah dekat Sentul. SK lah. Oh, Sentul lah. Lepas tu ke sekolah menengah lah. Mula mengenali karate. Dari sekolah rendah ke sekolah menengah? Masa saya start, saya ingat 4 tahun lah. 4 tahun 4 tahun. Macam mana boleh mula start tu? Saya pun tak tahu kena tanya parents saya. Oh, kira parents you yang bawa lah pergi. Parents dia yang bawa. Sebab masa tu saya tanya, lepas dewasa saya tanya parents saya, kenapa you choose karate? So dia orang cakap for self defense. Oh. Asal dia untuk self defense. Asal dia self defense. Kalau di area Sentul ni, dia memang banyak kelab-kelab. Kelab-kelab karate, kelab-kelab taekwondo. Kelab-kelab Sentul banyak. self-defense. Dekat sana banyak ada sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah Malaysia dengan Tamil dekat Sentul ni. Dia memang ada kelab-kelab dia ni. Ayah ke atau ibu atau ada adik abang yang terlibat dengan Atlet karate? Karate kita masuk, saya ada abang 2. So kita 3 orang masuk sama-sama. You anak bongsu? Saya anak masuk. Oh, abang-abang dua-dua masuk karate? Oh, dia So, memang dia orang sampai level sukma saja. Masuk rumah sajalah. Sukma saja. So after want study, dia orang so focus on the different. Kadang-kadang adik ni tengok abang dia, dia pun jatuh minat lah. Dia follow abang dia. Dia kadang-kadang macam tu juga. Dia tengok abang dia ada makwa, dia pun jatuh cinta. Alamak. Oh, itu mula asal Sukma pertama kalau you ingat, Prem. Sukma pertama ingat. Di mana? Pahang. Pahang, wakil KL lah. KL. Ingat apa tu masa tu? Silua. Silver Banyak sukan lah, sukan karate, taekwondo yang memerlukan ketahanan mental, bersentuhan. Kenapa you secara personal pilih karate? First, you are physically strong. Second, mental. Mental. Sebab yang Pengaruh personally, abang-abang lah. untuk personally, mental tu kena masa kita lawan tu 3 minit, kita punya lawan tu 3 minit, kalah mati je. Kalau kita kalah. So kita kena consistent focus, kita kena stick on the game plan. So ini not only physical, stick on game plan and our mental strength. Prem pernah terfikir tak nak tukar self defense yang lain? Tiba-tiba nak tukar. After retirement lah. Dari sekolah rendah, sekolah menengah, Okay. Prem, kau memang tak ada sukan lain? Karate? Karate saja. Ada main bola. Main bola lah. Wakil KL ada. Oh, you pernah wakil KL? Wakil KL. Maknanya wakil sekolah? Bukan daerah yang besar-besar yang Kelab lah juga. Kelab lah. Oh. Baik, dalam banyak-banyak pertandingan you ada pergi dalam negara, keluar negara, kenangan yang terindah 2017 lah. Asian Games. 2018 Asian Games. di Palembang. Di Palembang. Kenapa? So masa tu saya sudah fikir mau retire. Oh, masa tu? Kenapa nak retire tu masa tu? So masa tu saya punya I already like downgrade, macam sudah macam life punya up and down kan. So saya punya macam sudah down. So saya sudah kalah banyak. Baru putus cinta ke? Bukan putus cinta. So saya masa tu saya once finish SEA Games. So, saya sudah fix saya punya level until SEA Games saja. So Asian level semua tough. So I have to accept the challenge. Okay, after Asian Games, kalau kita menang, kita sambung. Oh, macam tu. You cakap dengan diri sendiri ataupun diri sendiri. ada orang yang challenge you? Diri sendiri. Mana tahu tiba-tiba masa tu saya sudah dapat pinggan bronze tu.
So saya pun okay. So kita punya level sudah sampai Asian. So kita try sampai WKF lah. World Championship. So sekarang saya sudah konsisten, saya sudah delivery untuk dalam Asian level, konsisten sudah deliver medal semua. So sekarang saya target untuk WKF. World Karate Federation. Dia tak cuba, dia tak cuba, dia tak tahu sebenarnya dia boleh pergi jauh lagi. Itulah masa di Sukan Asia Palembang. Masa tu. So masa tu terkenangan lah. Kalau kata kalau kalah aku pencen lah. Macam tu lah. Bukan macam kalau kalah ni aku mungkin jadi coach ke, jadi apa ke. Try lah. Kerana dia tengok lah. Maybe ada atlet-atlet pelapis-pelapis dalam negara kita yang boleh naik lagi ke apa, dia macam tu. Prem kata tadi motivasi dia motivasikan ni, diri dia sendiri. Aku kat Malaysia aku is Dia number one, challenge aku dah diri okey, tapi dia aku nak pergi Asia Games. Kalau aku kalah ni mungkin aku nak tengoklah macam mana. Macam tu. Dia nak beri peluang kepada orang lain. This thinking is baguslah untuk atlet-atlet kita, kerana memberi ruang kemampuan. Kadang-kadang walaupun you tak menang di Malaysia, tetapi cara you fighting, cara you tactical you, orang luar dia tak tahu. Kat Malaysia ni sudah kenal Frame. I sudah kenal you 10 tahun lah. You angkat sini saya sudah tahu kaki you naik lah. You angkat sini sudah tahu tangan ni. Betul, you sudah kenal. Tapi kalau you wakil Malaysia, you fight on SEA Games, dia orang tak tahu tactical you. Mungkin macam tu. Kadang-kadang itu coach, dia pilih atlet ni, alamak, kenapa aku tak terpilih? Dia pilih kat Prem. Dia kan menang kat Malaysia pun. Tetapi dari segi antara bangsa punya expose, mungkin dia nampak. Itu dia. Baik. Jadi kita nak sambung lagi selepas ini. Kita nak korek lagi sesuatu yang luar biasa dari Prem Kumar. Kita sambung, Fin. Ya. Kita nak tanya dia perjalanan career awal dia. Kau tiba-tiba wakil Malaysia ke kan? Macam mana kau? Daripada Sukma tu, berapa kali Sukma baru you masuk ke program MSN? Masa tu mungkin you nak langgar berapa orang lagi nak ni. Sebab satu kategori ni paling kuat pun wakil negara 2. Malaysia banyak orang kan. You tengok macam mana perjalanan you. Sebelum saya wakil Sukma, saya sudah masuk MSN. Saya wakil junior, pelapis, masuk pelapis. Masa tu pelapis lah. So saya pergi untuk Asian Championship junior punya. So saya menang. So dia orang sambung lagi next junior. So saya 2 tahun dekat junior. Next saya tu lepas 2 tahun tu saya sudah macam dah keluar, sebab next tu senior. Masa tu senior saya punya coach still ada, Puniswaran ada, lagi 2-3 orang ada. So susah nak dapat tempat senior tu. Masa tu saya muda lagi, 17 tahun. So tempat tu sudah full pack. So tak peluang. So saya macam okay, once kita menang dekat national dulu, national senior dulu, baru kita masuk. So 18 tahun saya menang tempat ketiga, sebab masa tu still ada coach Guna ada, dia orang still fighter lagi. Masa tu saya pun fight. So saya dapat nombor 3. Nanti saya ada panggilan dari MSN untuk masuk MSN as a national senior athlete. So saya terima. So baru masa tu lah saya start saya punya career sampai sekarang ni. Terima panggilan tu pada tahun bila tu? Tahun bila? Not sure. Saya sudah sini 11 tahun lah ni. Okay. Saya sudah dekat sini sudah 11 tahun. So tahun bila tu? Pengalaman dalam kejohanan besar macam Sukan Asia, pengalaman yang tak mungkin dilupakan. Tahun lepas punya. Di China. Ya. Apa pengalaman? Sebab saya accept the challenge, habis tukar weight kategori tu, challenge yang besar. Sebab saya 52 kena naik macam 8 kg tambah, kena naik bawa kategori tu, bawa 67 kg. So saya accept the challenge because the physical level different, impact level different, size level different. Tu bukan pressure yang suggest. Tu pressure yang bagus, sebab if I accept the challenge, as a fighter kita kena accept the challenge kan. So saya accept the challenge. Itu perjalanan itu macam tak boleh lupa, sebab
Pagi kena makan, malam kena makan, training lagi, makan lagi. Sebab training heavy load, makan heavy. So masa saya makan saya muntah lagi. So perjalanan tu sebab saya terlalu makan banyak, training lagi, muntah lagi, nanti load lagi. So perjalanan tu memang susah. Ada signal pun ada, macam saya end up quarter final dengan world ranking punya player, new experience in the big competition like Asian games. Sebab saya boleh nilaikan saya dalam new kategori. So saya boleh lah lawan 6-7 ni. Macam tu. Berapa kejohanan masa bila you dah naik weight class, berapa kejohanan yang you pergi sebelum pergi ke Asian Game? Tak pergi mana-mana. Itu first. Itu the first competition. Ya, first competition. Untuk weight class 60 kg tu. 67 kg. Siapa idola kau, Prem? Cristiano Ronaldo. Hai. Mantap. Sebab apa? Sebab dedication, hard work. Dari kecil saya suka dia. Saya follow dia macam dedication dia. Dia sudah 30 lebih. Sudah 38 tahun ni. 39 lah tahun ni nak share. Dia still like dedicated. Dengan honesty dia training. Dengan dia jaga semua everything. So as a role model, saya follow dia. Satu lagi, dia ada kelebihan. Dia adalah ketua yang baik. Ya, Dia ketua yang bagus. Dalam kau mengharungi kehidupan sebagai atlet dah normal. Tetapi you tukar kategori weight up tu, segala-galanya berubah. Kau kena makan banyak untuk mendapatkan berat badan apa semua untuk mencapai kan. Apa motivasi you yang you boleh lakukan? Untuk saya, diri saya sendiri. Sebab banyak orang boleh cakap yang penting tu siapa kena buat tu. So saya motivasi like, okay, you already accept the challenge. So kita kena buat. Kita kalau let's say kita buat benda yang betul, the result akan follow kita, the hard work, right? So saya sudah work hard like this. So dia akan somewhere dia akan work on. So saya setiap hari saya think like that. Even like morning after training, like saya macam malas mau makan sebab susah nak makan with training, letih lagi. So saya macam challenge myself, kalau saya tak buat ni, saya tak boleh lawan. So the first thing saya kena qualify dalam weight category tu. Saya kena think, baru saya kena fikir pasal lawanan. So saya just complete my first task. So saya setiap pagi-pagi saya bangun, saya tengok saya punya handphone, saya akan sudah, saya punya wallpaper sudah ada. First day kena buat apa, morning semua sudah ada. Yalah. Sudah ada reminder. Sudah ada reminder. Itu belum lagi segi opponent yang you tak pernah jumpa sebelum ni. Di mana-mana kejohanan, you tak pernah masuk kategori tu. Mana opponent you pun you tak kenal. Tak tahu technical dia kan. Ya, dia buat jugalah kajian tentang siapa opponent you lepas ni. Ada tak? Sebelum pertandingan. Sebelum pertandingan kita ada buat analyse. Untuk Analisis siapa opponent lah. Analisis. So kita buat analisis semua. Saya sudah stick on my plan. Kita sudah ada. Okay, kalau you jumpa like say you jumpa Japan, you kena lawan macam ni. You jumpa like Sri Lanka, you kena do. You ada prediction jugalah untuk perlawanan tu. Ya, tapi on the day kita orang tak tahu apa dia orang ada yang taktik. Dia orang pun analisis itu. Dia berkaji Sri Lanka punya orang. Of course. Semua orang pun nak menang sebenarnya. Tapi itu juga yang kita buat. Kita kaji dia orang pun kaji kita. Sebagai seorang atlet yang mempunyai kategori-kategori ni kan, itulah satu nak kena jaga weight kategori. Satu lagi kalau berubah weight kategori, macam keadaan frame masa di Sukan Asia, macam-macam kena berubah. Bila cakap pasal kelebihan fizikal dekat opponent, bila you nampak macam tu, apa you akan buat? Apa yang you fikir? Tak, saya takkan, once saya sudah masuk gelangan, saya takkan fikir pasal opponent saya. Saya fikir apa yang kelebihan saya tu je. Macam if let's say kita pergi war, okay, kita pergi masuk perang. So kita takkan fikir pasal diorang, kelebihan orang, diorang ada apa, let's say diorang ada pistol ke, diorang ada pisau ke. Kita orang just plan macam mana kita nak menang perang tu. Macam tu. So saya stick on my plan, stick on my whatever I have.
saya deliver itu je. Dia ni motivasi diri dia tinggi tau. Dia Dari cara dia cakap kita dah tahu dah. ada setengah-setengah atlet, dia kaji orang tu, wah dia akan cari kelemahan dia. Kadang-kadang kita harus juga mengetahui kelemahan opponent. Ya. Itu yang game plan. Macam kita plan apa yang kita ada. Let's say on the day dia orang sudah tukar. So macam mana kita nak buat? Yalah. So kita kena game plan. Let's say coach say dia punya instruction first 30 second you just move, just analyze. After 30 second baru you start attack. Macam tu. So ini game plan. Bukan macam gaji kita kena careful dia akan tumbuh ni, dia akan tendang ni. Nanti bila kita nak attack. Kalau kita tunggu sampai masa sudah habis. Bukan masa sampai habis. Sudah lembam sama semua baru orang attack kita nak sambung lagi Prem ni. Sebentar saja lagi kita nak cerita lebih detail sikit mengenai karate. Baik, kita sambung sekejap selepas ini. Okey. Okey Prem, kita sambung dan kita nak tanya. You berjiwa besar. Apa cita-cita you? Cita-cita saya. Cita-cita saya nak jadi businessman. Businessman Ya. Oh, kalau nak jadi businessman lepas meninggalkan kerjaya sebagai atlet ni, you apa mau meniaga? Saya sudah ada bisnes sekarang. Apa itu meniaga? Barbershop lah. Oh, kedai gunting rambut. Wah. Dia sama macam senior dia lah. Dia kalau ada kedai gunting rambut ni, dia bagus satu tau. Lagi banyak you buka, lagi banyak kursi you ada, lagi bagus. Sebab satu kedai kalau ada 2 kursi, 2 kepala saja potong. Satu kali potong RM15, 2 kali potong RM30. Tapi itu barber tak ada. Tak apa. Satu orang boleh sana-sana. Sebab kalau perniagaan gunting rambut ni modal dia mula-mula saja. Lepas tu tak macam modal. Tak boleh pergi hari-hari pergi pasar beli barang halau Everybody pasar. pun datang kan. Ada 2 lah, barbershop dengan pertanian. You ada beli tanam pokok ke kebun ke apa? Ya, ada kebun. Di mana? Dekat Negeri Sembilan. Oh, Negeri Sembilan. Dah ada tanah lah dekat Tebu. sana. Tebu untuk minum ke tebu untuk gula punya? Untuk Tebu gula. telur. Oh, tebu telur. Itu kecil-kecil sikit lah. Dia macam Ada itu tebu rotan ni besar sikit. Oh, besar sikit. Berapa ekar ada sana? 7 ekar. 7 ekar. Sudah start? Sudah. Oh. Yang ni dalam diam Baik, kita Dia nak making tanya. money. You nak tanya kadang-kadang dia orang tak tahu tau. Itu tebu untuk gula punya. Oh, dia ingat potong untuk ambil. Sebenarnya betul ke? Kerana dia bakar dulu untuk buang dia punya daun dah sudah kering, baru dia potong ke macam mana dia tuai itu tebu? Tak, just potong saja. Kita kena sudah naik lepas 8 bulan. Dah 8 bulan baru kita start potong. Bulan 9, bulan 10 kita kena Collect lah. Bukan kita kena jual. Kalau tak jual, itu tebu akan kering. Oh, kering. Kalau lebih daripada 8 bulan tu, tebu akan macam keras lah. sudah keras. Kita tak potong tu, kita akan keras. Oh. Dia jadi tebu tua lah. Dia potong tu tebang ke atau ada kita tengok dalam luar negara dibakar. Dia bakar itu kasi daun kasi habis-habis semua baru dia tebang. Oh, depends on the tanah. Soil, Depends on tanah. Kita tempat Malaysia ni tanah kita different sikit. Maknanya tebang luar lah. negara semua different sikit. Kita punya saya guna yang baja yang baik punya. So saya just potong saja. Oh, potong lepas tu baru potong dia punya atas lah. Ya. Sudah berapa lama? Mana pertanian? Pertanian tu. Baru 1 tahun. 1 tahun Baru nak potong ni. Kenapa? Bulan puasa mau potong. Kenapa yang kau pilih nak tanam tebu? Oh, tak tanam cili ke, terung ke, buah peria. Oh. Planning tu demand tu tinggi sangat. Bukan tinggi dekat Malaysia, tinggi dekat luar negara. Oh. So kalau kita export dekat Singapore, just imagine dekat Singapore. Untung tu dah profit tu pun tinggi. Lebih lah. Oh, you banyak jenis lah. Pandai lah kan. Senang ya. Kalau patah. Bagus. Siapa bagi idea ni? Nak tanya. Oh tak, saya macam
Ni bubble sudah macam sudah okay. So saya nak invest, nak kembangkan bisnes saya besar sikit. So saya just away macam 6 bulan apa nak buat, apa yang risiko tinggi, apa yang tak risiko tinggi. So manpower ke mana yang kita boleh buat. So ini pertanian ni kalau manpower tak ada, saya sendiri boleh buat. Yalah, maksudnya kalau you sudah kenal pertahanan ni boleh membantu you dalam selepas berkesaran apa semua. Tetapi macam mana? Takkan dia bangun pagi aku nak dalam tempur lah. Siapa bagi idea? Siapa? Saya tengok YouTube semua. Oh, you tengok saya baca semua. Saya tengok mana yang senang tu. Saya first nak buat chili juga, tapi chili tu yalah, competition high ni. Saya tengok macam orang bukan banyak orang buat pun. Sikit dia memang je. Sikit macam cili hijau, cili merah. Kadang sekilo sampai RM35, RM40. Kalau satu minggu kadang 3 kali collect. Tapi dia punya jaga hari-hari kena jaga. Tengok satu pokok kena buang, itu ulat kecil kena sembuh. Potong daun-daun kayak kena potong macam-macam. Maknanya penjagaan ni kena rapi. Lepas tu dia lebih konsisten dengan benda tu. Kita mau training betul ya. Betul. Tebu tanam naik sudah kau tinggal. Sudah besar kasih potong. Patutnya kita boleh jadikan Prem sebagai ikon untuk bakal-bakal atlet dan bakal-bakal rakan-rakan kita kat luar. Kerana preparation untuk kita lepas bercara ni bukan 1 tahun 2. Mungkin Prem dah 5 tahun dulu dia fikir dah. Kedai gunting rambut pun ada 17 tau. Banyak ya? 7 Tak ada. Oh, 3 saja. 3 saja nampak. 3 saja. 3 saja. Tanah 7 ekar. Maknanya apa yang kita ingin jelaskan sini bukan masalah kedai dia ada 3, tebu dia ada 7. Kegunaan hadiah-hadiah kemenangan dia apa semua itu dia manfaatkan ke jalan yang terbetul. Next future ni apa yang Prem nak tengok dalam karate sukan ni in future kalau you dah di Malaysia dalam sukan karate, tapi you nak tengok lah maybe 10 tahun akan datang, 15 tahun akan datang, apa you nak tengok karate di negara kita? Negara kita so far kita just nak deliver Asian level, kita sudah deliver SEA Game level, kita orang sudah macam conquer sudah. Saya nak tengok lepas 10 tahun, saya nak tengok dalam kita macam mana dekat SEA country, kita nak dalam world class. Kita nak conquer tu world class. So tu bukan yang senang, tapi kita boleh buat. Baik, kita bagi chance ni Prem. Kalau you nak ucapkan terima kasih dalam sukan karate ni, siapa yang you nak ucapkan betul-betul thank you lah? Thank you for saya punya master dulu. Personal my first master, Datuk Syian P. Hariwalagan. Dia yang jurulatih saya, sifu saya. So second Makaf, Presiden, Datuk Winston, Datuk Azmi. Yalah. You pun Tun pun support kita orang. Yalah. So thank you so much untuk sampaikan saya dengan atlet-atlet karate level ni. Thank you. Baik, dalam organisasi ni kita get together lah Hana. Untuk mencapai keputusan yang baik, diorang mesti akrab. Atlet, coach, tidak semua ini frame tidak semua you sebagai atlet, apa coach buat ni you 100% okey coach, okey. Mungkin ada sikit alamak dia ni tak tahu letih, you punya dalam hati lah. Tetapi you sebagai atlet you kena terima lah. Apa pandangan you? Pandangan saya like, of course we are human being. Kita kena macam kita ada benda yang tak suka, benda yang suka. Tapi ini dari segi sukan. So kita kena ikut apa yang coach cakap. Sebab coach lagi experience. Coach pun ada pressure juga. Coach press kita sebab kita nak delivery apa yang dia nak. So sometimes kita kena ada argument. Argument tu bukan yang argument yang besar-besar pun, good argument untuk find the solution. Dia toleransi dalam tu kena ada lah. Kadang-kadang kita cakap lebih-lebih sikit, coach pun jeling alamak coach Rahman. Kita bukan marah ke bukan apa, meluahkan perasaan. Itu dalam sukan ini toleransi dan dedikasi serta hormat menghormati itu mesti ada. Okay Frame, semoga you terus sukses, cemerlang, gembirang dan cemerlang. Okay, thanks for your coming. Hingga bertemu di waktu dan ketika yang lain, InsyaAllah.
Surah papan tarik papan, kita jumpa minggu depan.